Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang saya kasihi, lagi saya sayangi, kepada semua ketua-ketua grup, pegawai takbir, Tan Sri, Datuk Paduka, Datuk dan Ayahanda lah, ya semua. Jadi saya, sebelum kita bercakap lebih panjang lagi, kita sedekahkan dulu pada Fatihah kepada kesemua ayahanda, sama ada yang mati lama atau yang mati baru, ya, untuk kita hargai perjuangan mereka lah sebelum ni, ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, sini saya ingin bercakap sedikit lah. Anggap aja percakapan saya ni seperti macam orang kata satu bengkel motivasi diri bagi perjuangan kita lah, di mana kita selaku, kata orang panggil nama kata ayah. Kalau panggil ayah ni biasanya dah tentulah ada anak kan. Jadi nak tanya tu je, sebagai orang ayah ni, apa kita bagi pelapis kepada anak-anak kita di besok. Kerana kita ni esok akan meninggalkan dunia ni. Jadi apa saham kita besok di sana besok sebagai seorang ayah ni? Kita bertanggungjawab ni pada budak-budak, pada kita punya anak-anak buah kita ni. Takkanlah kita nak buat benda-benda yang kata orang ni tak ada saham kat sana besok. Saham yang tak bagus kita dapat nak buat apa? Kan? Kita nak cari saham yang boleh kita di sana esok senang sikit. Sebab di sana, tempat sana tu bukanlah kata orang kita nak pergi sana tu sebulan dua ke setahun dua ke, tak. Itu seumur hidup kita, ya. Kita dah terus sana, tak ada lagi dah balik-balik, tak ada lagi dah pergi terus. Jadi mesti nak ada bekal kita bawa ke sana tu. Jadi pelapis kita, generasi kita yang bawah-bawah kita ni, sebab kita sebagai seorang ayah ni, kita didik anak kita orang macam mana yang pelapis-pelapis ni. Ada kalau satu pelapis, ya, mana ajar dia orang bahagian mandi jenazah ke, atau baca Al-Quran ke, untuk kita boleh kita buat pertandingan ke mana-mana daripada ayah ni lah, pertandingan daripada ayah ni. Kita nak bagi piala ke, nak bagi hadiah ke, apa ke pun boleh, macam-macam pun boleh. Kita kata kita buat apa dia, satu benda yang kata orang, satu kerja yang sihat. Tak payahlah kita nak suruh-suruh yang bukan-bukan, dia buat kerja yang bukan-bukan. Jadi saya cakap ni sebagai, kalau saya tak tegur ni kan saya pula nak kena berjawab. Besok dengan Allah Ta'ala pula tak bagi tegur. Lepas tu saya sayangkan ke semua ni, saya tegur. Terpulanglah dia nak marah-marah saya ke apa ke, terpulanglah. Benda ni jadi dah saya tegur tu, kira sudahlah, kira lepaslah saya lah, ya. Jangan marah-marah ni, anggap aja benda tu biasalah. Kata orang tu, Allah suruh dengan dia dah memang buat macam tu untuk uji kita, kesabaran kita macam mana. Bagi kita apa, sebagai kita duduk di atas untuk menjaga dia orang ni, kita bagi teguran lah pada dia orang. Mungkin dia orang nampak atau tidak, kita tak tahulah, ya. Jadi itulah, sebagai kita ayahanda tu, kita akan mati. Tengok yang sudah ayahanda ni macam mana gaya. Kalau kita buat tak betul besok, saham dia orang buat tak betul besok, sahamnya dapat kat kita. Tak baiknya. Kalau kita buat baik tu, saham dapat baik kita, yang itu yang kita nak, ya. Supaya ada pelapis kita ni, buatlah main-main kompang ke, nak main apa kugiran, apa gendang silat ke, nak badminton ke apa ke. Kalau nak bertanding lah, apa benda pun. Jadi kita adakan satu aktiviti untuk pelapis-pelapis ni, pelapis-pelapis baru ni. Macam apa ni, buat tandingan mengaji Quran pun boleh kalau kita nak buat. Ada dalam grup-grup ni, buat macam tu, senang kan. Jadi adalah kata orang tu, ada jasa-jasa kita ni yang kita buat ni, besok saham-saham kita yang baik semua kan, adalah kat situ sikit. Janganlah kita buat rapu-rapu bukan begini. Dia panggil orang tu tarik kereta, tendang ni macam-macam saya tengok malam ni. Itu tak boleh lah macam tu. Macam tu tak ada bawa kita mati besok, susah juga. Satu ayah ni nak kena jawab juga ni besok kan. Sebab kita dah berjanji macam tu, perjanjian kita. Ikut mana perjanjian kita yang terdahulu dulu. Jangan ada orang kata ingat kita pagi dah tu, bila tersebut dan bagi dah je, orang akan ingat gangsterism. Padahal kita nak ma'ruf nahi mungkar, mencegah benda-benda yang tak elok, benda-benda yang buat yang buruk-buruk ni tak ada. Kita tak nak benda macam tu. Kita mencegah sebagai ayah, kita kena tegur dia orang tu semua. Kalau dia orang buat esok tak boleh, nanti kita pun kena berjawab. Jadi bukan senang ya, jadi ayah ni bukan senang. Kalau dulu nak jadi ayah ni pun bukan boleh main-main masuk-masuk gitu je.
Dia ambil masa jugalah, kadang 6 bulan, kadang setahun, kadang baru nak dapat jadi ayah. Jadi saya pun pernah juga berbincang dengan ayahanda Ustaz Zaini Al-Hafiz. Dia pun tak apa suka jugalah cara-cara yang kebanyakan orang buat semua tak betul. Dia tu kaki komplain pun kuat juga tu. Dia kalau dapat cakap dia maki betul. Saya kenal sangat ayahanda Ustaz Zaini ni. Dia jangan main. Kalau dapat dia bercakap, kalau kita bagi dia bercakap, dia bantai betul-betul. Tapi bantuan dia kita nak marah tak boleh, pasal percakapan dia tu benda betul. Dia negur kita. Maknanya dia negur kita, dia sayangkan kita lah. Dia tegur. Kalau dia orang buat tak tahu dia punya dia kan, dah letak kau lah ni. Itu tak sayang namanya. Jadi saya sayangkan semua ayah-ayahanda semua, duka semua lah. Yang mana dalam persoalan dengan saya semua sayang semua. Saya tak nak tengok lah besok dia orang susah lah besok lah kan. Saya tak nak tengok benda-benda macam tu lah. Jadi kalau susah tu kata orang, kalau boleh saya bantu. Saya itu je. Kalau saya tak boleh, saya tak boleh lah. Benda macam ni. Apa yang boleh saya boleh buat, saya buat untuk tolong. Saya macam tu je. Jadi inilah, saya cuma bagi teguran itu sajalah. Kalau boleh ya, biarlah ada kita belok ke mana kita tahu, kita pun kebanyakan ayah-anda semua banyak dah pergi dah, yang kita tahu semua dah. Jadi takkanlah kita nak pergi cara kata orang tu kan masalah ada orang buat besok ni kita kena tanggung. Kita tak didik dia orang macam ni, jalan yang betul apa semua. Saham yang tak bagus pula kita dapat besok. Sebab kita di sana tu, itulah harap kita di sana besok pun. Sebab kita dah lama kat sana. Selagi mana dia orang ni buat baik, selagi mana ajaran yang baik kita tunjuk, selagi tu saham tu dapat kat kita, senanglah kita besok di sana. Ini tujuan saya cakap ni, tujuan kita nak balik ke sana besok. Jadi fikir-fikirlah mana-mana ayah ada semua, fikir-fikirlah. Takkan sini kita nak senang, sini mungkin kita boleh senang lah apa ni. Kan? Kita nak senang sini ke atau nak senang sana ke? Kalau boleh biar dua-dua, sini nak senang, sana pun nak senang jugalah. Sana lagi pula lah. Sampai bila-bila pun kita kat sana aja. Di sini kita sekejap aja pun. Susah dah tak ada, tak adalah habis. Di sana tak ada. Di sana sampai bila-bila macam tu lah. Kalau hidup susah sini, dah kita cari benda kat sini yang tak kita cari bawa ke sana besok. Apa bekalan kita nak bawa pergi sana besok? Sebab kita pun ada ilmu, kita ada, kita tak bagi dekat orang pun tak boleh. Ya. Kata nak ambil dunia tinggal akhirat pun tak boleh. Nak ambil akhirat tinggal dunia pun tak boleh. Kena dua-dua. Allah ciptakan dunia ni nak suruh kita rasa, suruh kita tengok. Apa benda yang ciptaan dia ada? Ada suruhnya. Berapa hebat dia mencipta dunia ni, dia suruh kita rasa, dia suruh kita tengok. Apa gitu dia dengan akhirat. Pasal dia cakap awal dunia akhirat, dunia dulu baru akhirat. Dia tak suruh akhirat dulu, tak ada. Ambil dulu dunia dulu. Lepas tu baru ambil akhirat. Lepas tu mudahlah. Perjalanan kita dia macam pusingan jam. Memang jam dia buat macam tu perjalanan kita ni, hidup kita macam tu lah. Daripada jarum nombor 12 ke nombor 3. Itu buat masa tu kita carilah apa ilmu, cari semua apa. Ilmu tak kira lah apa ilmu pun, baik ke tak baik kan, cari je ilmu tu. Lepas tu daripada nombor 3 ke nombor 6, ilmu yang kita cari, kita buat kerja. Dah dapat ilmu tu untuk boleh cari duit apa, kita buat kerja. Dapat cari duit apa semua. Dah dapat cari duit apa, dah dapat kerja apa semua. Daripada nombor 6 ke nombor 9, duit kita nak berkahwin lah. Untuk kata jangan banyak sangat dosa ke apa, berkahwin lah. Pergilah mana gunakan duit yang kita cari tu. Nak cari apa? Nak cari pahala ke apa ke, nak cari tu, carilah masa tu. Daripada nombor 9 ke nombor 12, itu jalan kita nak balik. Kita kena cari jalan untuk kita nak balik. Tak ada lagi dah 12 ke 1 lagi, ke 3 lagi, dah tak ada lagi. Dah habis dah. Itu perjalanan kita, mana umur kita pun. Pasal tu dia boleh tapi dalam jam tu dia boleh 62 saat. Kan? 60 saat. Itu dah bagi awal je tu. Pasal kita ni kalau ikut nama Nabi 63. Di mana ayahanda sahabat sejati kita biasa cakap dulu, saya dulu ingat 62 silap. 63 dia tegur saya. Tapi bagus lah dia bagi tegur saya tu. Bukan sama kamu nak, memang betul lah. Dia tegur saya tu. Jadi 63 umur Nabi. Jadi jam tu dia tulis 62 tu dia suruh kita ingat awal. Dah cukup dapat 12 lah tu. Perjalanan tu dapat 9 12 tu jalan kita nak balik lah tu. Itu ikutlah pusingan jam tu. Kalau ikut jam tu, cara jam tu, selamatlah hidup kita. Sebab kita ni semua pun menggunakan masa, menggunakan jam. Jam kita boleh beli, masa tak boleh. Jam berapa ribu kita boleh beli. Ya. Nak apa? 15,000 ke, juta ke, boleh kita beli. Masa tak boleh. Jadi itulah.
Yang katakan tadi ni, jangan kita masa kita tu habis-habis macam-macam tu je. Jadi sebagai saya Datuk Paduka, saya Datuk Paduka nasihatkan, bagi nampakkan apa yang benda-benda yang mungkin kita terlepas pandang apa ke kepada ayahanda ya. Jadi cubalah buat benda tu. Jadi teguran saya ni, kalau nak ikut-ikutlah, saya ikut pun tak apa. Dan saya dah tegur dah bagi tahu dah, saya habis. Dan tanggungjawab saya dekat situ habis. Terpulang lah nak buat-buat benda. Kalau rasa nak senang di sana, buatlah. Kita carilah senang. Benda ni kita yang cari. Susah kita cari, senang pun kita cari. Bukan orang bagi, tak ada. Allah Ta'ala pun dia, kalau kita tak ubah ni pun, dia pun tak boleh nak ubah pun juga. Kita kena cari. Dan dia, bila kita cari ni, minta doa dengan dia bantu. Dia baru dia bantu. Kita ada usaha nak mencari, baru dia bantu. Tak ada disuruh bagi gitu, tak ada. Tak akan datang punya. Seperti mana orang cakap kata yang bulat tak datang menggolek, yang nipis tak datang melayang. Tak ada. Semua ilmu tu dia cari. Pasal tu dia cakap tuntut ilmu sampai negeri China. Ngapa tak cakap negeri apa dia, Arab? Kenapa cakap negeri China? Ada sebab dia cakap macam tu. Mana kita cari tempat, di mana tempat ada China? Ya. Tempat ada China. Di situlah cari ilmu. Ya? Itulah semua teguran kepada ahli jemaah saya, ayahanda semua ya. Kalau boleh lah macam itulah. Janganlah kita ajak, mesti nak adakan pelapis kata orang belakang, ajar orang. Kalau kita nak bertanding pun boleh bertanding lah. Ini sebagai satu, kata orang, saya cakap sebagai satu bengkel motivasi diri kita lah ya, sebagai teguran. Jadi kalau ada salah silap saya kata ni apa ke, atau terkasar bahasa ke apa semua, jadi saya mohon maaf lah. So jadi sebelum mohon maaf kepada semua ayahanda, Datuk Tan Sri apa semua ya. Saya mohon maaf lah kalau kata-kata saya ni terkasar apa semua. Jadi saya sekadar hanya memberikan satu teguran di mana saya wajib tegur pada yang apa kata orang tu, pada rakan sebilangan saya yang agak saya nampak tak apa okey, saya wajib tegur untuk dia. Kerana saya sayangkan dia. Kalau saya tak sayang, saya tak tegur pun, saya tak tahu je. Macam tu juga dengan bini pun, kita dengan bini kan. Bini pun kalau kita nak cerita pun bukan boleh macam dulu. Memang betul dulu orang lelaki ni kata sampai saya setia dengan bini, cerita apa semua. Dalam bini suka orang lain, terus dia bocor je rahsianya. Dulu lelaki kata saya ni boleh mati je kalau tang sini. Dia cerita dekat bini dia. Bini dia nampak lagi lain dengan dah tak suka dia. Habis dia suruh lelaki tu bunuh kita. Jadi kita nak bagi tahu bini pun, bukan tak boleh setia dekat bini pun, boleh juga setia dengan bini. Tapi ada orang pada lah benda-benda tu. Kalau tentang diri kita, janganlah. Sebab orang dulu dah buat benda macam tu. Dah banyak yang mati. Orang dulu orang hebat-hebat mati pasal tu. Okey. Orang rumah lah. Jadi bukan saya suruh tak sedia rumah tu. Dia lah, kita mesti ada transparent kata orang. Dengan rumah mesti ada transparent. Mana transparent ni nampak. Apa nampak lah depan belakang kita nampak sama je lah. Tak ada lah kata orang belakang lain, depan lain tak ada. Dia macam tu je. Tapi ada yang benda boleh cakap, ada benda yang tak boleh kita cakap. Kalau membahayakan jangan. Itu kita kena fikir sendiri lah, yang mana yang boleh kita cakap, mana yang tak boleh. Jadi cari ilmu ni, kata orang ni nak keluar cari ilmu, janganlah seperti macam orang kata kucing keluar rumah. Ya, kucing keluar rumah. Maksud orang tu cakap pasal tu. Pasal apa? Dia keluar bulu hitam putih lah, hitam putih. Balik pun tetap hitam putih. Dia takkan berubah bulu dia. Maksud dia bantu gitulah. Kita kalau takkan pergi macam tu, balik macam tu juga. Bila pergi buat apa? Kita pergi merantau sebab orang cari-cari ilmu apa, buat apa? Dah sama macam tu je. Itu yang tu kata jangan ibarat macam keluar rumah, jangan ibarat macam kucing keluar rumah. Maksud dia itulah. Jangan kata orang pergi macam tu, balik macam tu juga. Jadi apa-apa pun saya mohon maaf lah kepada semua yang ada. Ya, susun saya sebelum mohon maaf kalau kata perkataan saya ataupun bahasa saya bukan apa ke semua, saya minta mohon maaf lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semua.